Okey, selamat datang ke bahagian kedua tutorial untuk pengurusan data dalam Microsoft Excel. Okey, jadi dalam tutorial yang sebelum ini, bahagian yang pertama, saya sudah tunjukkan dan kongsikan cara untuk menghasilkan formula untuk meletakkan grade di dalam jadual berdasarkan data mentah yang kita perolehi ya. Okey, jadi sekarang untuk melengkapkan lagi kita punya pengurusan data, kita akan pergi ke bahagian yang kedua, iaitu kita akan menghasilkan satu jadual ataupun tally untuk mengira berapakah murid yang mendapat grade-grade yang tertentu untuk setiap mata pelajaran. Okey, jadi kalau boleh lihat di bawah ni, ini adalah yang kita panggil sebagai sheet. Kita panggil sebagai macam orang kata muka surat. Jadi ini adalah muka surat yang pertama. Ataupun section yang pertama. Kita boleh panggil dia sebagai section jugalah, iaitu bahagian yang pertama. Sebenarnya kita boleh tambahkan lagi satu yang kosong di sini dengan menekan tanda tambah, iaitu new sheet. Dia akan menghasilkan satu lagi jadual kertas data yang kosong, blank sheet. Tapi ini tidak bermaksud yang sebelum ini semua telah terpadam. Masih lagi boleh diakses di bawah ini. Cuma kesemua ini kenalah diletakkan berasingan untuk memberi kekemasan kepada keseluruhan dokumen nanti. Sebab kita takut nanti kalau kita ubah satu di dalam yang utama ni, kalau kita tiba-tiba terdelete, kesemua yang kita akan buat ni akan crash, akan tak boleh digunakan. Okey, jadi untuk ini kita tekan sebelah kanan di atas ni, kita akan namakannya semula rename. So kita letakkan sebagai jadual grade dan tekan enter. Okey, jadi sekarang ni kita hasilkan satu jadual untuk menghasilkan grade A, B, C dan D. Okey, jadi kita mulakan dengan BM pemahaman, BM penulisan, BI pemahaman, BI penulisan, matematik dan juga sains. Dan grade di sini ialah A, B, C, D, E. Okey. Dan kita akan kita kemaskan dia. Okey, jadi kita sudah lengkapkan satu jadual di sini ya. Okey, jadi sekarang bagaimana kita nak mendapatkan bilangan berapa yang dapat A, berapa yang dapat B, C, D dan E di dalam data mentah yang kita dah dapat tadi. Okey, jadi caranya kita akan gunakan satu formula lagi. Kalau sebelum ni kita belajar tentang VLOOKUP, kita akan belajar tentang COUNTIF. Okey, jadi bagaimana cara untuk menggunakan formula COUNTIF, saya akan tunjukkan sekarang ya. Okey, contoh kita ambil grade A untuk BM pemahamannya. Jadi kita typekan sama dengan COUNTIF. Okey, COUNTIF. Kemudian buka kurungan. Okey, range. Untuk range, kita pergi semula ke data mentah ini tadi. Kita tekan pada data mentah itu. Dan secara automatiknya perkataan data mentah akan muncul di sini. Bermaksud, formula di dalam jadual grade itu tadi akan merujuk kepada apa yang ada dalam data mentah ini. Okey, jadi pilih di manakah grade yang kita nak rujuk. Okey, jadi kita nak rujuk grade untuk bahasa Melayu pemahaman saja. Jadi ambil ke semua grade di sini sahaja ya. Untuk bahasa Melayu pemahaman. Seterusnya, tekan tanda koma. Dan kriteria yang kita nak. Maksudnya kita nak cari grade apa saja. Apa saja grade yang kita nak ambil tadi. Jadi tadi dalam jadual kita ambil grade A sahaja. Jadi, typekan pembuka kata, A penutup kata, dan tanda kurungan tutup. Jadi, tekan pada tick. Dan nampak tak dia terus kira bahawa ada 5 orang. Okey, ada 5 orang yang mendapat markah, mendapat grade A. Jadi kita kira dalam data mentah ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Misalnya saya nak ubah seorang ni pergi grade A juga. Jadi contohlah sekarang ada 5 orang kan. Contohnya saya buat 86.
Sekarang sepatutnya ada 6 orang grade A. Dan lihat balik pada jadual ni, dia secara automatik telah pun kira bahawa ada 6 orang yang mendapat A. Kalau kita ubah balik markah dia tadi, dia akan jadi balik kepada 5. Okay, jadi dia akan lakukan benda ni secara automatik. Itulah sebabnya mengapa Microsoft Excel sangat mudah sebenarnya untuk kita mengurus data. Tapi kena tahu apakah data yang kita nak hubungkan. Okay, seterusnya, macam mana kita nak buat pula untuk B, C dan D? Dan juga E. Okay, ingat tak tadi, masa kita buat VLOOKUP, apa yang kita buat supaya sel yang kita nak check tu tidak berubah? Tanda apa? Tanda dollar. Okey, jadi pergi ke formula A ni tadi. Tambahkan formula tambahkan tanda dollar pada huruf dan juga nombor. Huruf dan juga nombor, kemudian tandakan tik. Dan pergi ke sini, pastikan dia bertanda tambah. Kita copy semua ke bawah ini. Tetapi kali ini kita ada satu langkah tambahan. Okay, walaupun semua ini sudah tidak sama, D2, D21, semua ini sudah tidak sama. Jadi apa yang perlu dibuat ialah di B ini, tukarkan A ini kepada B. Seterusnya, sini kepada C. Yang ini kepada D. Dan yang ini kepada E. Jadi dia secara automatik sudah pun kira berapakah orang yang menerima setiap grade ini di dalam setiap mata pelajaran Bahasa Melayu Pemahaman. Jadi kita periksa ada 20 orang murid. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 3, 13. Tambah 7 ialah 20. Luar bermasa kita sudah merekodkan ke semua grade murid. Ya. Okey, untuk biang penulisan, kita ulang semula langkah yang sama. Jadi, mulakan sama dengan count if buka kurungan. Untuk range, pergi ke data mentah. Dan sekarang kita pilih grade untuk BM penulisan. Kalau tadi kita ambil pemahaman, sekarang kita ambil untuk penulisan. Jadi, highlightkan ke semua ini. Kemudian, tekan koma. Pembuka kata, kita tadi buat untuk grade A. Tutup kata dan tutup kurungan. Tandakan tik. Dia akan kira secara automatik. Kemudian untuk copy ke bawah ini, letakkan tanda dollar sebelum huruf dan sebelum nombor. Kemudian tekan tik dan copy ke bawah. Dan akhir sekali tukarkan setiap huruf. Okey, kita periksa 3 tambah 2, 5, 5 tambah 5, 10, tambah 12, 12, tambah 2, 12 dan tambah 8 ialah 20. Okey. Saya faham, langkah awal ni sangat sukar. Kerana kita terpaksa memasukkan formula ini buat kali pertama. Untuk first time, kita terpaksa masukkan setiap formula. Tetapi, dia akan jadi mudah nanti kerana cikgu hanya perlu gunakan formula ini, masukkan formula ini sekali saja. Sebab ingat tak, macam saya tunjukkan di tutorial bahagian yang pertama, kita boleh guna semula benda ini untuk ujian-ujian yang seterusnya. Kalau tak ada murid-murid yang pindah ke apa ke, benda ni boleh guna dari tahun 1 sampai tahun 6. Okey. Tapi biasanya untuk mengelakkan berlakunya kepincangan dalam data, kena update setiap tahun lah. Setiap tahun update sekali. VLOOKUP, count if, range ialah bukan nombor, grade ini. Koma, A, tutup kurungan, okey, baru muncul data. Jangan lupa untuk copy dollar, tik ke bawah. Dan tukarkan setiap huruf. Okay, periksa 6, 4, 10, 10, 10, 20. Okey.
Jadi boleh teruskan dengan mengisi yang selebihnya ini ya. Okey. Jadi dalam bahagian ketiga nanti saya akan tunjukkan bagaimanakah cara untuk kita ambil data dari sini pula, daripada yang telah kita rumuskan di sini, dan kita nak tukarkannya menjadi carta bar ataupun carta pie. Okey, kita jumpa lagi di dalam tutorial yang seterusnya, bahagian yang ketiga. Okey, baiklah, sekian, terima kasih, jumpa lagi.